Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dalam buka, pertama sekali saya mengucapkan tahniah atas kita kerana pada tahun ini telah pun diberikan satu anugerah sebagai tokoh guru bagi peringkat daerah Kuala Kangsar sempena Hari Guru peringkat daerah Kuala Kangsar. Jadi dalam tempoh masa yang singkat ini saya inginlah menemubual Puan Wanita tentang beberapa perkara berkaitan dengan perkhidmatan Puan Wanita daripada mula sehingga ke penghujung persaraan Puan yang pertamanya saya ingin bertanya sepanjang karier Puan dalam dunia pendidikan tentu ada banyak cabaran-cabaran yang Puan tempuhi dan sehingga Puan berjaya menjadi seorang pendidik yang dikagumi di peringkat daerah Kuala Kangsar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So berkaitan dengan dunia pendidikan, sebenarnya perkhidmatan saya ni bermula daripada tahun 1986 sehingga kepada tahun 2019. Jadi lebih kurang 33 tahun ni. Jadi sebenarnya memanglah sebagai seorang guru banyak cabaran yang kita hadapi, memang ada yang pahit manisnya segalanya lah. Tapi permulaannya memang agak sukar pada kita. Cumanya saya bertuah kerana saya dapat berkhidmat di tempat di daerah Kuala Kangsar sendiri. Tempat lahir saya, di mana saya juga bersekolah di sini. Dan sebenarnya sebagai guru banyak perkara yang sebenarnya kita perlu hadapi lah, terutamanya dalam dunia sekarang. Perubahan tu banyak. Bermula daripada tahun 80-an, 90-an sehinggalah tahun 2000 dan sehingga sekarang perubahan dari segi sistem pendidikan tu memang jelas ketara lah. Tapi kita sebagai guru ni saya rasa memang akan sentiasa mengikuti perkembangan tu dan sentiasa meningkatkanlah pengetahuan kita dan apa yang kita nak praktiskan dalam pengajaran kita tu. Pada saya juga bermula dengan guru daripada sekolah biasa kemudiannya ke sekolah asrama penuh. Itu juga satu perubahan sebenarnya yang ketara yang terpaksa saya ubah daripada sekolah biasa pergi ke sekolah asrama penuh, itu ke MCKK. Jadi yang saya ajar dengan pelajar-pelajar biasa pergi kepada pelajar yang dianggap sebagai, dan sebenarnya memang pelajar yang excellent lah, yang dah dipilih masuk ke MCKK. Jadi saya sendiri sebagai guru kena bersedia untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Yang pada saya sebenarnya itulah satu cabaran kepada kita, macam mana kita nak mengubah diri kita untuk kita sesuaikan dengan dunia pendidikan yang ada sekarang ni. Walaupun perubahan dari satu sekolah ke sekolah lain juga, kita perlu ubah cara kita mengajar dengan pelajar yang berbeza, sehinggalah kepada sistem pendidikan sekarang pun kita kena ubah. Kita kena sentiasa mempertingkatkan diri kita. Jadi pengalaman pahit manis itu biasalah akan ada lah. Jadi memang saya dulu kalau berubahnya daripada sekolah biasa ke sekolah asrama penuh, memang saya terpaksa belajar macam saya yang nak ambil SPM. Kalau dulunya penekanannya kepada peperiksaan. Tapi sekarang ni sebenarnya bila sistem sekarang pula kita tengok perubahannya pula ke arah penglibatan murid yang aktif di dalam kelas. Jadi di situ kita nampak bagaimana kita sebagai seorang guru kena bersedia menerima perubahan-perubahan ini, dan kita tak boleh kata kita tak boleh ikut, contohnya dari segi penggunaan komputer. Dan sebenarnya yang masa sekarang ni pun PKP ni pada saya, bila semua kena pakai Google Classroom dan Google Meet dan sebagainya, pada saya sebenarnya itu suatu yang cabaran kepada cikgu-cikgu semualah, dan kita kena sentiasa positif menerima perubahan itu. Baik, sepanjang karier pengajar sebagai pendidik sehingga menjadi seorang guru yang cemerlang dekat daerah ini, tentu ada kenangan-kenangan manis yang boleh Puan ceritakan untuk dikongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan pendidik ataupun warga masyarakat. Okey, sebenarnya
kenangan manis tu banyak pada saya lah. Tapi sebenarnya pada saya sebagai pendidik, yang paling kita rasa seronok tu bila anak murid kita tu menghargai kita lah. Jadi dia menerima kita ni sebagai bukan saja sebagai guru, tapi juga sebagai ibu yang dapat, ataupun kakak kalau mudanya kakak lah, yang dapat membantu mereka, mengubah mereka. Jadi dan akhirnya mereka berjaya, ada perasaan bahawa dia menghargai kita. Kita pun bukan memerlukan balasan dari segi material untuk diri kita. Pada saya, satu kejayaan, satu kepuasan seorang guru adalah dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Cemerlang ni bukan saja dari erti kata akademik saja, tapi dengan sikap yang positifnya, dengan sasiah yang terpujinya, itu yang kita kehendaki. Terutama dengan zaman sekarang ni, berbagai cabaran yang kita hadapi untuk pelajar-pelajar yang ada ni lah. Jadi saya, pelajar saya, kalau saya seronok tu bila pelajar jumpa kita, cikgu-cikgu lah yang menjadikan saya manusia. Jadi saya bila dengar macam tu, kita rasa alhamdulillah lah, maknanya kita dah membantu dia. Sebab dia mengaku sendiri, cikgu lah yang menjadikan saya manusia dan jadikan saya seperti saya sekarang ini. Maknanya dia dah berjaya. Jadi itu satu kepuasan kepada seorang guru lah. Sebab pada saya bukan ukurannya kepada material ataupun dengan pangkat dan sebagainya. Pada saya, hasil didikan kita tu menjadikan dia seorang pelajar yang all-rounder lah, kita rasa di segala segi. Baik, sebagai seorang yang telah dikatakan menempuh kejayaan lah dalam kerjaya, tentu Puan ada prinsip-prinsip ataupun idola yang membantu Puan lah dalam kerjaya. Jadi boleh tak kita kongsikan bersama sama ada prinsip ataupun idola yang boleh membantu Puan lah dalam kerjaya? Saya sebenarnya ada beberapa orang pengetua lah di mana saya bekerja. Saya sebenarnya bekerja, permulaan kerjaya saya dulu sebagai guru adalah Sekolah Menengah Raja Muda Musa di bawah Tuan Haji Samsudin. Jadi sebenarnya mula bekerja dengan dia, saya sebagai seorang guru, saya rasa memang bila saya terima tugasan, bila saya mula melapor diri, dengar kata-kata pengetua Tuan Haji Samsudin ini sebenarnya menyebabkan saya rasa sangat takut untuk memegang jawatan sebagai guru. Bila dengarkan apa yang disampaikan kepada saya, bahawa tanggungjawab itu terlalu besar. Jadi pada saya, ini yang bila apa yang dinyatakan itu menyebabkan kita balik berfikir, betulkah aku boleh jadi cikgu ni yang terbaik yang kita nak? Yang orang kata yang amanah, yang bertanggungjawab terhadap pelajar. Jadi dengan kata-kata semangat yang diberikan oleh Tuan Haji tadi menyebabkan saya rasa saya boleh buat, saya akan usahakan yang terbaik. Sehingga kita akan buat apa sahaja kerja tanpa mengira masa untuk pastikan anak-anak murid kita berjaya. Dan yang saya juga ada beberapa orang pengetua lagi yang saya bekerja di bawah mereka. Dan untuk makluman, pengetua yang saya kerja ni semua lelaki. Saya belum dapat lagi pengetua perempuan sepanjang saya kerjaya saya sebagai seorang guru lah. Dan yang keduanya juga saya bekerja juga di bawah Tan Sri Alimuddin, juga seorang yang orang kata memotivasikan kita bekerja. Okey, dan saya juga bekerja di bawah arwah Datuk Rauhi yang memang mempunyai semangat kerja yang sangat tinggi, yang sentiasa positif. Jadi dia selalu mengingatkan kita supaya bekerja jangan mengira masa, buat yang terbaik, beri yang terbaik. Sehingga kadang-kadang memang kita rasa kita tak puas bekerja tu. Selagi tak habis kerja, kita rasa kita akan continue lah untuk selesaikan kerja kita yang sebaik-baiknya lah. Tanpa mengira masa pada saya lah. Jadi itu di antaranya lah yang membantu saya, yang memang menjadi penguat semangat, memotivasikan saya untuk bekerja sebagai seorang guru dan juga seterusnya terlibat dalam bidang pentadbiran. Baik, soalan terakhir daripada saya lah. Apakah dia yang boleh Puan berikan lah untuk nasihat ataupun panduan kepada warga-warga pendidik, sama ada warga pendidik yang baru mencebur ke dalam bidang dunia pendidikan ataupun warga-warga pendidik sekarang dah lama berkhidmat untuk mencipta satu kejayaan lah sebagai
pada cikgu-cikgu sebenarnya pada saya lah. Sebenarnya kita yang mungkin cikgu-cikgu yang baru ataupun cikgu-cikgu yang lama, pada saya kita bekerja lillahi ta'ala lah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya apa yang kita buat ini menjadi pahala, dapat memberikan pahala kepada kita juga di akhirat nanti. Sebab itu bukan satu tanggungjawab. Dan bekerja tu biarlah dengan sebaik-baiknya, give the best pada saya. Kena berikan yang terbaik tanpa mengira orang kata masa yang diambil terlalu lama ataupun kita rasa menjadikan dia sebagai satu bebanan. Sebenarnya kerja ni jangan jadikan dia sebagai satu bebanan. Ambil dia sebagai satu cabaran. Dan juga akan rasa seronok sebab setiap hari benda baru. Kalau you tengok perubahan sekarang, bila dapat je benda baru kita buat. Sebab dalam proses itu sebenarnya kita banyak belajar dan kita dapat pengalaman. Pengalaman tu sebenarnya memang takkan dapat dibeli di mana-mana. Jadi ambil saja challenge itu. Dan jangan jadikan dia satu benda yang memberatkan. Kalau kita ambil dia, okey, ini kerja yang kita kena buat. So kita cuba, walaupun mungkin pengalaman kita kurang. Tapi insyaAllah, akhirnya bila kita buat kerja ni berterusan, dia akan jadi, orang kata ala bisa tegar biasa. Dan akhirnya sebenarnya menyebabkan kita akan ada satu kepuasan dalam diri untuk bekerja. Jadi sebagai cikgu sebenarnya, cikgu kena bekerja dengan seronok pada saya. Dan apa-apa pun jangan kata benda tu sebagai satu yang memberatkan. Anggap benda tu, okey, kita boleh buat. Jadi kita anggap benda tu kita boleh buat, insya-Allah kita boleh buat. Walaupun keutamaan memanglah, kita juga ada masa untuk anak-anak kita, kita perlu ada masa juga untuk pelajar-pelajar kita. Tapi kita kena positif. Semua kerja boleh diselesaikan kalau kita berkehendak. Pada saya, nak 1000 daya. Kan? Jadi kita akan usahakan yang terbaik. Jadi sebenarnya sebagai guru pun kita semua akan ada menghadapi masalah dan sebagainya. Jadi bukan kata saya tak ada masalah, cikgu boleh cakap orang kata boleh cakap saja, tak. Pada saya dah menghadapi semua tu. Dan sebenarnya ada kekuatan dan ada kelemahan. Kelemahan yang ada kita perbaiki. Jadi yang kekuatan yang kita ada tu kita bina dan kita kongsi bersama dengan rakan-rakan. Dan yang penting sebenarnya di kalangan guru-guru ni kena saling berkongsi dan saling bantu-membantu. InsyaAllah kerja akan jadi lebih mudah. Kalau kita sepakat, semua akan jadi mudah. Teamwork is very important, sangat penting. Jadi kalau sama-sama tolong, tak kira kerja kawan bahagian ini, kerja kawan yang bahagian ini, sama-sama kita share, dia akan jadi lebih mudah. Jadi pada saya, ambillah cabaran ni cikgu-cikgu. Mungkin tambah dengan suasana kemahiran komputer diperlukan sekarang ni, cikgu kena ambillah challenge itu. Kita tak tahu, kita belajar. Because semua orang takkan pandai secara semula jadi terus. Ya apa pun kena dipelajari. Jadi ambillah challenge itu cikgu, supaya kita akan jadi yang terbaik lah. InsyaAllah kita akan bagi yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Baik, tinggi terima kasih atas maklumat, kepastian dan pandangan yang telah Tuan sampaikan. Semoga kita hati yang telah Tuan taburkan sendiri ini akan mendapat ganjaran yang tak biasa dari Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahulah menjawab ke tidak.